Hai, Assalamualaikum guys. Okay, kembali lagi ke channel Hadi Abdul Hamid. Okay, malam ni aku nak buat review siri Project High Council untuk episod pertama dan kedua. Okay, mula-mula aku fikirkan macam nak buat live discussion untuk Project High Council ni, tapi aku rasakan macam kita baru lagi start kan, dan aku takut macam mungkin tak berapa ramai lagi viewer nak tonton live discussion Project High Council ni. Jadi aku buat review macam biasa dulu seorang-seorang. But kalau korang nak aku buat live discussion untuk Project High Council ni, korang boleh komen dekat bawah, tengok berapa ramai yang nak. Kalau ramai yang nak, memang aku akan buatlah kita punya live discussion. But even kalau macam tak ramai pun, sekali pun aku akan buat live discussion ni maybe waktu season finale untuk siri Project High Council ni. Alright, okay. Project High Council ni merupakan siri yang dicipta oleh Anwari Ashraf yang sebelum ni pernah buat siri Project Anchor SPM. So bila aku sendiri pun aku dah tonton filem Project Anchor SPM dan aku rasakan macam Project Anchor SPM tu antara siri yang terbaik buat masa tu, dan sekarang dia kembali dengan Project High Council pula. Dan selepas aku menonton 2 episod Project High Council ni, aku boleh katakan buat masa ni, walaupun ni masih lagi Januari tahun 2023, buat masa ni ini adalah sebuah siri lokal yang terbaik setakat ni. Okay, aku punya reaction ataupun reaksi setoyan aku lah untuk siri ni. Aku rasakan ini sesuatu yang bukanlah sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang orang kata, aku katakan macam satu projek yang mempunyai nilai produksi yang tinggi daripada Astro Originals. Kita tahu Astro Originals memang selalunya memberikan siri-siri yang berkualiti tinggi, tapi kualiti dia tu bukan hanya pada luaran saja, tapi juga pada dalaman, daripada segi dialog-dialog yang disampaikan, dan juga paling aku suka sekali adalah daripada segi lakonan pelakon-pelakon muda. So far kita tahu macam Nadia Nassar macam pernah berlakon dalam Project KSPM, tak dinafikan lah lakonan dia. Kemudian ada pelakon-pelakon lain macam Mirul Aiman, Naim Daniel, yang aku rasakan macam uish, gila, gempak gila lah dia punya lakonan ni, macam sangat-sangat real dan very immersive tau lakonan dia dekat dalam siri Project High Council ni. So aku rasakan macam Project High Council ni memang lengkap lah daripada dua-dua sudut, technical dengan daripada segi dalaman dia, dan juga paling best tu dia babak aksi dia tu pun memang something yang memang menghiburkan jugalah. Dan yang paling best tu bukanlah paling best, tapi macam apa yang aku boleh katakan secara keseluruhan siri ini adalah siri yang macam memang untuk anak jantan lah, macam orang kata apa, very masculine punya ni. Kalau apa tak dinafikan, lelaki pun akan suka tengok cerita ni, sebab maybe diorang boleh relate dengan kisah-kisah dekat sekolah bersama penuh diorang, dan perempuan pun kau akan suka juga kan, sebab ada pelakon-pelakon lelaki yang muda dekat dalam ni, banyak hero-hero remaja dekat dalam ni. So ya, dia boleh tackle dua-dua demografik lelaki dan perempuan dalam siri ni. So secara ringkasnya, siri ini mengisahkan tentang watak Mirul Aiman yang melakukan watak Fakri yang mendapat kelayakan untuk belajar di sekolah bernama College Ungku Deramat ataupun Kudrat. Sekolah ini merupakan sekolah berasma penuh. So Fakri ni dia masuk dekat tengah tempat lah. Tapi bila dia masuk dekat sekolah ni, dia berkenalan dengan Ayam, watak Daniel, watak Ehsan, dan lepas tu dalam sekolah ni pula, bila waktu siang dapat macam normal apa semua kan, semua macam okey belajar apa semua nampak baik-baik. Tapi bila waktu malam mulalah sesi macam orang kata High Council yang dipanggil, sebab organisasi High Council ni yang menjaga ataupun mungkin membuli budak-budak yang bawah daripada tingkatan 5. So High Council ni dia punya apa macam ketua-ketua dia ni semuanya daripada 4 kelas dia macam apa ni, daripada golongan budak-budak tingkatan 5. So itulah sebenarnya, ikutkan dia lebih kepada macam ragging, membuli apa semua, dia nak kawal sekolah ni. So dia nak bagi, dia ada macam satu kata macam lesen untuk nak bagi dekat pelajar-pelajar yang kalau diorang nak break certain rules ke apa kan. So High Council ni dia sama ada menjaga ataupun membuli pelajar-pelajar yang macam tak ada kakak ke apa. So okey, itu adalah satu organisasi High Council yang dalam sekolah Kudrat ni. Dan yang paling best, cerita Project High Council ni bukanlah semata-mata fokus pada High Council tu saja, tapi dia lebih fokus kepada watak Fakri ni. Fakri ni pula nak dijadikan cerita, dia ada abang dia dekat sekolah tu, dekat tingkatan yang sama. So basically Fakri ni budak pandai lah. Dia masuk PTS, pilihan tahap 1 dulu. So dia skip
daripada darjah 3 masuk ke darjah 5. So bila dia sampai tingkatan 4, ikutkan umur dia baru 15 tahun, tapi abang dia dah 16 tahun. Dia dah berjarak 1 tahun lah, tapi dia dengan abang dia sama sekolah. Cuma Naim ni lah, kalau Nadine Hassan ni, dia dah lama sekolah dekat Kodrat tu. Aku tak tahu lah dia daripada form berapa, tapi nampak dia dah jadi pengawas apa semua. Dia pun dah boleh dapat lesen untuk join High Council, dan dia pun bercita-cita untuk jadi kapla kepada High Council. And then Fakri ni pula dia tak ngam dengan Naim sebab ada konflik kekeluargaan. So kat sini aku suka bila dia tunjukkan yang Naim tu dia ikut mak dia sebab mak bapak dia dah bercerai. Naim ikut mak dia, si Fakri ni ikut bapak dia. Bapak kepada Fakri ni Firdaus Ismet, dilakonkan oleh Azhar Sulaiman. And dekat situ lah nampak macam kadang-kadang kita confuse kan, apa pasal Fakri dengan Naim ni walaupun abang adik tapi lain-lain lain mak bapak apa semua kan. So sebenarnya dia bukan lain mak bapak ke, tapi sebab Naim dia ikut mak dia, Fakri ikut bapak dia. So simple macam tu je. Cuma dia tak ceritakan dengan lebih mendalam lagi kenapa Naim ni ikut mak dia dan kenapa Naim ni idolize bapak tiri dia. Sebab dia kata bapak tiri dia ni adalah sebenarnya dulu bapak tiri dia ni juga seorang ketua pengawas dekat sekolah Kodrat tu, dan juga ketua kepada High Council yang dipanggil Kapla ni. So dia adalah Kapla High Council, dia juga adalah ketua pengawas bapak tiri kepada Naim. So Naim ni dia idolize lah bapak tiri dia, dan dia teringin nak jadi macam bapak dia. Bapak tiri dia ni that's why dia assign diri dia untuk masuk dalam pilihan raya menjadi Kapla High Council, sebab dia nak menjaga dua-dua belah orang kata undang-undang dekat Kodrat tu, daripada segi undang-undang yang nyata yang nampak waktu siang tu semua tu sebagai ketua pengawas, dan kemudian secara underground melalui menjadi kapla kepada High Council. So dia kata macam waktu bapak tiri dia ni jadi dua-dua ni, sekolah tu prosper lah. Sekolah tu macam aman damai, tak ada kes-kes bully yang teruk apa semua. So dia nak jadi macam tu. Manakala Fakri pula, dia tak suka dengan High Council ni. Dia tak suka dengan High Council ni sebab dia rasa macam orang-orang yang menjadi High Council ni macam ada agenda diorang tersendiri, menggunakan kuasa untuk kepentingan diorang sendiri. So Fakri ni pula dekat dalam episod 2 spoiler untuk yang belum tengok lagi episod 2, untuk dekat episod 2 ni ditunjukkan Fakri pun nak join pilihan raya High Council ni untuk jadi kapla High Council sebab dia nak bubarkan High Council tu. Macam watak Naim dia kata, ayam lah kata kan, kalau kau dah jadi ketua, kau dah pegang satu kuasa, takkan salah senang kau nak lepaskan kuasa kau. So dekat sini dia nak tunjuk, nak bagi tahu so far watak Fakri tu nampak macam nak bubarkan High Council kan, tapi adakah kalau Fakri tu dapat juga High Council, adakah dia akan bubarkan juga? Itu yang menjadi something yang interesting tu lah. Dan yang best lagi, foreshadow untuk upcoming episode aku rasa maybe nanti Fakri dengan Naim akan settle. Settle ni maksudnya macam bergaduh lah, diorang bergaduh untuk menjadi kapla High Council. So benda ni basically memang secara khususnya tu, secara general tu dia memfokuskan kepada rivalry between Fakri dengan Naim lah. Naim tak ada masalah dengan Fakri sebenarnya, cuma Fakri je lah. Dia tak tunjuk lagi kenapa Fakri ni geram sangat dengan Naim. Dan yang best ni tu, lagi satu, Fakri dengan Naim ni memang pandai bergaduh. Cuma Fakri ni dia sampai boleh trigger kapla High Council bernama Kahar ni untuk melawan dengan dia, settle dengan dia, sebab dia nampak macam Fakri punya sejarah silam pernah bergaduh dengan beberapa orang, tapi dia seorang. Macam dia seorang dia boleh lawan 5 orang. So Fakri ni macam power gila lah. So kalau macam korang pernah tengok macam Pro Zero kan, ada watak watak Genji tu kan, boleh lawan dengan semua orang, macam very powerful walaupun nampak macam toya-toya je kan. So Fakri ni pun lebih kurang dia macam vibe macam tu lah. So aku rasa maybe Anwari Ashraf ni dia ada ambil reference daripada siri-siri ataupun cerita-cerita daripada Jepun di luar ke apa ke, dan dimasuk ke sikit elemen ni, which is aku rasa memang sangat bagus, sangat menyeronokkan bila kita tonton. And satu lagi benda yang menarik yang aku suka dekat dalam siri ni, bila dekat dalam episod 2 juga dia tunjukkan sejarah silap ataupun sejarah hitam sejarah hitam sekolah Kodrat ni, di mana bila High Council tu dicipta. So basically ada satu cerita lah, cikgu sains diorang ni bercerita tentang satu eksperimen terhadap tikus-tikus yang didudukkan, dibela di dalam satu kawasan, diberikan makanan yang cukup, diberikan tempat tinggal yang bagus apa semua,
Tapi end up tikus ni semua create diorang punya hierarki diorang tersendiri, sampai yang berkuasa akan menindas yang tidak berkuasa, yang kuat akan menindas yang lemah apa semua. So basically apa nak beritahu that eksperimen tikus tu yang dipanggil utopia tikus, the red utopia tu adalah seperti kodrat lah. Kalau diorang ni bergabung, kalau diorang ni berkumpul, macam budak-budak lelaki semua ni dia berkumpul kat satu tempat, so akan ada satu orang kata macam nak tunjukkan kuasa diorang siapa lagi kuat. So masing-masing macam berbuat puak-puak diorang tersendiri, dan bila dah berpuak-puak untuk mendapatkan kuasa, diorang sanggup bergaduh sesama sendiri, sampailah dekat sekolah kudrat ni terjadinya sejarah hitam bila terkorban 3 orang student akibat daripada pergaduhan antara puak-puak dekat sekolah ni. So dari situlah dia ceritakan yang sekolah yang High Council ni mula dicipta untuk assign ataupun untuk nobatkan satu kapla supaya dapat kontrol semua puak-puak yang lain. So basically dekat sini lah aku cakapkan siri ni dia banyak reference. Dia ada reference Lord of the Flies, dia ada reference kepada yang eksperimen tikus tu, and aku sangat puji apa yang barisan penulis dan juga Anwari Asyaf selaku showrunner buat dalam siri ni. Dia buat research, dan memang aku sendiri baru sedar yang dia ambil masa berbulan-bulan juga untuk siapkan skrip siri ni. That's why kita nampak memang macam dia buat siri ni memang betul-betul memang bagus lah. That's why sebenarnya sebuah siri tu bukanlah orang kata kau tengok daripada luaran nampak dia punya production value tinggi kan, ada boleh nampak CGI yang gempak, bom-bom sana sini lah apa benda semua, kereta terbalik semua, tapi end up dia punya skrip macam tu kan. Tapi yang untuk projek High Council ni semuanya lengkap bagi aku rasa, daripada skrip bagus, lakonan, dia punya pelakon-pelakon, which is ada banyak pelakon-pelakon muda yang aku tak kenal tapi diorang boleh berlakon dengan bagus. So tak bermaksud macam sebuah CD tu nak bagus kau kena panggil pelakon-pelakon ternama je tau, pelakon-pelakon yang ada nama tau. At least perempuannya pelakon tu kalau pandai berlakon pun dah kira bagus. Macam kalau kau tengok Hollywood sekalipun, kalau kat Hollywood biasanya kalau macam siri TV ke ataupun filem ke, diorang akan panggil newcomers untuk berlakon, diorang akan casting newcomers untuk orang kata apa berlakon dalam filem ataupun siri tu, tapi dapat pelakon yang bagus, barulah semua newcomers tu akan naik balik nama-nama diorang, akan cipta nama diorang tersendiri. So kat Malaysia ni jarang nak buat macam itu, selalu nak ambil pelakon yang ada nama je semua kan. Tapi yang ini dia ambil pelakon yang kurang ada nama tapi masih dikenali lah beberapa orang yang kalau macam layan dulu baca semua tahulah kan. Dan dia polish, dia gilap, dan dia kawal betul-betul lakonan-lakonan emosi-emosi pada watak-watak pada pelakon-pelakon muda ni. Aku paling suka watak waktu Fakhri ni. Dia dekat episod 1, dia bila bapak dia dah pergi balik rumah lah kan, lepas dia dah set up barang-barang kat asrama apa semua, dia macam sedih tau. Dia sedih tapi dia tak nak, dia sedih sebab dia nak jantan korang ni kan. Dia tunjuk, dia kata jangan nangis. Dia tunjuk expression muka tu sangat lama, dan watak yang dilakukan oleh Mirul Aiman tu aku rasa memang amazing gila lah Mirul. Memang aku tak sangka lah aku memang boleh berlakon macam tu sekali. And overall memang best gila siri ni, korang kena tonton. Siri ni hanya ditayangkan di Astro Go dan juga Astro Ultra Box, dan dia akan ditayangkan di Astrolia bermula 23 Januari ni juga. So itu saja aku punya review. Nanti mungkin kalau korang ada feedback yang bagus, kalau aku punya video ni dapat feedback yang bagus pada korang, aku akan continue buat, but maybe bukan dalam setiap episod lah, maybe dalam 2 episod ke apa ke. Atau kalau korang nak live discussion, korang beritahu, aku boleh panggil panelis lain, aku boleh panggil review lain untuk review sama-sama dengan aku. Aku yakin ramai juga yang suka siri ini. Apa-apa pun, thank you for watching. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. That's all. Bye.